Alhamdulillah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan kepada semua yang hadir agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa ialah kita taat kepada Allah dalam setiap tindak tanduk kita, dan kita menjauhi segala perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna takwa yang dipesan setiap kali khutbah disampaikan. Marilah kita menjadi seorang suami yang bertakwa. Marilah kita menjadi seorang ayah yang bertakwa, menjadi orang kaya yang bertakwa, menjadi orang miskin yang bertakwa, menjadi anak muda yang bertakwa, menjadi orang dewasa yang bertakwa, menjadi jiran yang bertakwa, menjadi pekerja yang bertakwa, menjadi majikan yang bertakwa. Siapa sahaja kita, ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah pasti bagi kepadanya jalan keluar terhadap masalah-masalah dalam hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah janjikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada orang yang bertakwa. Bahkan di sisi Allah, penilaian kemuliaan seseorang adalah berdasarkan takwa, bukan pada makannya, bukan pada hartanya, bukan pada keturunannya. Allah Ta'ala menyebut, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kita berada di penghujung Ramadan. Entah sempat ataupun tidak, Ramadan akan datang, wallahu a'lam. Walau bagaimanapun, marilah sama-sama kita bermuhasabah, kita postmortem, kita menilai kembali tarbiyah yang telah kita lalui dari awal Ramadan sehingga ke saat ini. Adakah kita benar-benar mencapai kemuncak? Adakah kita telah mencapai kelulusan? Kita telah mencapai target? Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membicarakan berkenaan dengan Lailatul Qadar, kelebihan Lailatul Qadar, kelebihan beramal pada Lailatul Qadar, kelebihan berdoa pada Lailatul Qadar, Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakr radhiyallahu anhuma bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalau saya terserempak dengan Lailatul Qadar, apakah doa yang seharusnya saya ulang-ulang dan saya pohon, wahai Rasulullah? Maknanya isteri Nabi tanya, nak baca apa kalau jumpa Lailatul Qadar? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quli Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Aisyah, bacalah, sebutlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau sangat suka mengampunkan. Fa'fu anni, ya Allah, tolong ampunkan dosa-dosaku, ya Allah. Kemuncak Ramadan adalah Lailatul Qadar. Kemuncak Lailatul Qadar diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohonlah keampunan. Mohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum ini. Marilah kita menilai, adakah kita telah benar-benar memohon keampunan? Adakah kita telah benar-benar mencukupkan syarat mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita kerap mengulang-ulang doa yang diajar oleh Rasulullah kepada isteri yang dikasihinya ini? Dosa kita dengan isteri, membiarkan isteri melakukan maksiat, membiarkan isteri mendedahkan aurat, membiarkan isteri tidak menunaikan salat, mengkhianati kepercayaan isteri. Dosa kita kepada anak-anak, membiarkan anak-anak tidak menunaikan salat, melakukan maksiat. Dosa kita dengan jiran, menyakiti hati jiran. Dosa kita dengan pekerja bawahan, memaki hamun dan menghina. Dosa kita menipu keuangan. Pelbagai dosa yang kita lakukan dalam hidup ini. Kata Rasulullah, akhir-akhir Ramadan ini, mohonlah keampunan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, ada di kalangan kita yang merasakan dirinya terlalu banyak buat dosa dan maksiat, sehingga dia rasa segan dan malu untuk mengungkapkan Astaghfirullahalazim. Ia merasa segan untuk mengungkapkan doa yang Nabi ajar kepada Aisyah ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia rasa dia terlalu banyak dosa, semacam sudah tidak ada harapan lagi untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meneliti suatu kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan seorang anak muda yang melakukan banyak dosa. Pelbagai jenis maksiat dilakukan oleh anak muda ini, sehingga ke peringkat membunuh orang. Bukannya seorang, bukannya 10 orang. Bahkan anak muda ini telah membunuh 99 nyawa. Tiba-tiba terdetik di hatinya, tercetus di hatinya perasaan ingin bertaubat, ingin berubah. Sampai bila aku harus hidup dengan dosa dan maki hamun manusia? Sampai bila aku terus bergelumang dengan kemurkaan Allah? Lalu anak muda ini mencari-cari siapakah yang boleh membimbingnya untuk terus berubah dan bertaubat. Akhirnya dia berkata, Rasulullah, anak muda ini terjumpa seorang abid, seorang yang kuat ibadat, ahli ibadat yang hebat. Dia kuat ibadat, tapi dari segi ilmu dia kurang, ibadatnya kuat. Lalu anak muda tadi berjumpa dengan abid. Ya abid, Tuhan, saya dah buat banyak maksiat, saya dah bunuh orang, dah 99 nyawa saya bunuh Tuhan. Tapi saya rasa saya nak bertaubat, saya nak berubah, tak nak dah hidup macam ni lagi Tuhan. Macam mana cari? Ada ke lagi harapan saya nak taubat Tuhan? Allah terima ke lagi taubat saya? Lalu abid tadi, kuat ibadat, menjawab tanpa ilmu. Katanya tak ada harapan dah kamu, ramai sangat kamu bunuh, maka tempat kamu neraka lah. Menjawab tanpa ilmu. Lalu anak muda ini mencukupkan mangsanya yang ke-100, dibunuh abid tadi. Tetapi setelah dia bertindak membunuh abid ini, masih lagi cetusan untuk jadi orang baik, untuk berubah, untuk tinggal dunia gelap dia masih kuat di hati anak muda ini. Lalu dia mencari-cari lagi siapa yang boleh bimbing dia. Akhirnya kata Rasulullah, anak muda ini bertemu aliman, seorang tok guru,
seorang yang berilmu, seorang yang banyak ilmunya. Lalu anak muda ini berceritalah apa yang berlaku. Wahai tuan guru, wahai orang alim, boleh ke lagi saya nak taubat ni? Ada ke lagi keluar? Allah ampunkan dosa saya banyak sangat ni. Lalu kata alim tadi, dan jawapan ini berdasarkan ilmu. Katanya, wahai anak muda, pintu taubat masih terbuka luas. Siapa yang boleh menghalang taubatmu? Allah pasti akan menerima taubatmu dengan syarat kamu bersungguh. Cuma aku ingin nasihat, kamu kena pindah dari kampung ni, kena pergi ke sebuah negeri. Di negeri itu ramai orang-orang soleh. Kamu pergi ke sana, berkawan dengan kawan-kawan baru, kawan yang akan sokong kamu untuk berubah jadi baik. Kena tinggal kawan-kawan lama, kena tinggal situasi environment yang mempengaruhi kamu buat maksiat. Lalu anak muda ini terus siapkan barang-barang dia, terus bergerak ke tempat orang-orang soleh tadi, sebab azam dia nak berubah kuat. Dalam perjalanan, anak muda ini mati sampai ajalnya. Ketika itu datang malaikat azab nak bawa roh anak muda ini ke neraka untuk diazab. Tiba-tiba datang malaikat kedua, malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, dia nak taubat, dia dah simpan barang, dia dah bergerak dah ke negeri orang-orang baik tadi. Kata malaikat azab, dah, dia tak sampai lagi, baru dalam perjalanan. Kalau kata malaikat nikmat, dia dah bergerak dah. Lalu Allah mengutuskan malaikat yang ketiga dalam rupa seorang manusia. Malaikat ketiga ini jadi pengadil. Kata malaikat, ukurlah jarak tempat mati dengan kampung asal, dan jarak tempat mati dengan tempat yang dituju, mana yang dekat. Sekiranya dekat dengan kampung asal, barulah ke neraka. Sekiranya dekat dengan tempat yang dituju, barulah ke syurga. Kedua-dua malaikat ini ukur. Dan dalam riwayat Rasulullah menyebut, Allah memerintahkan bumi daripada tempat mati ke kampung halaman ini, ani beta'idi shibran wa fi riwayatin dira'an. Allah perintah bumi supaya jadi panjang sikit, sedekah. Ada riwayat menyebut sehasta. Dan Allah memerintahkan bumi tempat mati dengan tempat yang dituju, ani tataribi shibran wa fi riwayatin dira'an, supaya bumi tempat tuju ini jadi pendek sedikit. Ini perintah Allah kepada bumi. Lalu apabila diukur, roh anak muda ini dibawa ke syurga oleh malaikat nikmat. Sudah dimaaf yang dikasih sekalian, kita tidak lari daripada melakukan dosa. Pintu taubat terbuka luas, khususnya kita berada di hujung Ramadan. Adakah kita telah mencapai, adakah kita telah berjaya meninggalkan perkara kemurkaan Allah yang kita sendiri tahu Allah tak suka, tapi masih lagi kita buatnya. Kalaulah kita keluar dari bulan Ramadan tetapi tidak mendapat keampunan Allah, kita adalah orang yang sangat rugi. Kita adalah seorang yang sangat celaka. Keluar dari Ramadan tetapi tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya kita nak bertaubat, tapi dalam proses bertaubat ini kita masih lagi ulang dosa lampau. Adakah kita berpeluang untuk bertaubat? Ya, pintu taubat masih terbuka luas selagi mana nyawa tak sampai ke halqam. Anak muda ni dah bunuh 99 kan? Nak bertaubat dah, bunuh lagi yang ke-100, masih berpeluang untuk bertaubat. Dalam usaha untuk berubah, membaiki diri, kawan-kawan di sekeliling adalah faktor yang sangat besar yang akan membantu kita sama ada istiqamah nak jadi baik ataupun yutan balik ke dalam alam jahiliyah. Kawan-kawan di sekeliling ini adalah faktor yang sangat penting. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan kawan yang baik seperti berkawan dengan kawan penjual minyak atar. Kita tak boleh minyak atar dia pun kita dapat tumpang wangian, adalah juga kesan baik.
kawan yang baik, kawan yang suka hadir ke masjid, kawan yang suka hadir ke majlis ilmu. Kita tak jadi macam dia pun adalah hidup sikit-sikit. Seumpama berkawan dengan tukang jual minyak wangi, berkawan dengan kawan yang jahat, seumpama berkawan dengan tukang besi. Kita selalu pergi dekat dia, walaupun tak terkena percikan besi-besi panah gosok baju kita tak kena itu, tapi kena juga bau asap, ada kesan asap bau pada badan kita. Kita baik, berkawan dengan orang tidak baik, akan ada juga kesan. Sidang Jumaat yang dikasih sekalian, subuh tadi kita semayang, kita baca surah Sajdah. Dalam surah Sajdah ada ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dialog, ungkapan di hari akhirat bila-bila orang yang buat dosa dan maksiat dia menyesal di hari akhirat nanti. Dia minta nak balik ke dunia, balik. Allah Ta'ala berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Maksudnya, wahai Muhammad, sekiranya kamu melihat al-mujrim, orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, kamu melihat mereka di hari kiamat ini, mereka tunduk pada nakisu, mereka tunduk di hari akhirat. Lalu mereka berkata, Rabbana absarna, ya Allah, kami nampak dah hari ini syurga, neraka. Wa sami'na, kami dengar dah dulu peringatan dulu, ya Allah. Farji'na, tolong hantar balik kami ke dunia. Na'mal salihah, kami nak buat amal salih dah, ya Allah. Tolong hantar balik kami ke dunia. Inna muqinun, hari ini kami yakin sungguh dah kami dengar atas dunia itu. Sudah tidak ada guna lagi penyesalan kecil itu. Allah menjawab, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami mahu, kami akan beri hidayah pada semua orang, semua jadi baik. Tapi kami telah berjanji bahawa kami akan isi dalam neraka jahanam ini dari kalangan jin dan manusia. Mereka beronta-onta, ya Allah, tolong hantar balik kami ke dunia, kami nak beramal soleh, kami akan bayar hutang orang, ya Allah. Kami tak akan pukul lagi isteri kami, ya Allah. Kami akan suruh anak-anak semayang dan tutup aurat, ya Allah. Kami tak akan menipu lagi dalam berniaga. Kami tak akan fitnah lagi orang. Ni amanah ni kami akan jaga sungguh, tak nak khianat dah, ya Allah. Farji'na, minta nak balik ke dunia. Maka pada saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Maka kali itulah Rasulullah berpesan sangat kepada Aisyah, dan pesanan ini sampai kepada kita pada hari ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, Kau suka mengampunkan dosa hamba-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian,
pada zaman Nabi Musa alaihissalam pernah berlaku kemarau yang teruk, kemarau yang panjang. Hujan tak turun, tumbuh-tumbuhan kering, binatang-binatang jadi kurus, susu tidak ada. Sehinggalah Bani Israel berkumpul, datang berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel kata, wahai Musa, kamu Nabi, berdoalah supaya Allah turunkan hujan. Lalu Nabi Musa berdoa. Kisah ini sudah dikasih sekalian diceritakan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya At-Tawabin. Nabi Musa berdoa, hujan tak turun. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, himpunkan seluruh Bani Israel di suatu padang, kemudian berdoalah beramai-ramai. Nabi Musa menghimpunkan Bani Israel sejumlah 70,000, sama-sama berdoa, bermunajat, meminta agar Allah menurunkan hujan. Hujan tidak turun. Nabi Musa kata, ya Allah, aku dah buat perintahmu, ya Allah, aku dah himpunkan 70,000 Bani Israel, sebab apa hujan tak turun lagi? Lalu Allah berfirman, wahai Musa, di kalangan 70,000 orang ini ada seorang lelaki kaki maksiat. Sudah 40 tahun dia melakukan maksiat kepadaku. Dia ada di kalangan ramai. Kerana dia seoranglah, aku tak akan turunkan hujan. Panggil lelaki yang penuh dengan dosa itu, suruh dia keluar dari khalayak ramai, baru aku akan perkenalkan doa kamu semua. Lalu Nabi Musa bangun di hadapan Bani Israel yang ramai. Nabi Musa berkata, wahai lelaki ini yang selama ini buat maksiat pada Allah tapi tidak ada orang tahu. Wahai lelaki yang dah 40 tahun buat maksiat, tolong keluar dari sini. Kerana kamulah doa kita tidak diperkenankan oleh Allah. Tolong keluar. Allah Ta'ala tak turunkan hujan kerana kamu. Lalu rupa-rupanya lelaki itu ada di kalangan yang ramai. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Lihat kiri dan kanan, tidak ada orang yang mengaku. Lalu lelaki ini sepenuh hatinya kelubung kepala dia dengan kain, lalu dia tunduk, ya Allah, aku melakukan maksiat dah 40 tahun, tak ada orang tahu. Tolong jangan dedahkan aku hari ini di khalayak ramai. Aku buat maksiat namun ni kau tangguh aku, ya Allah. Kau tidak dedahkan aku, isteri kau aku tak tahu, ya Allah. Hari ini aku nak bertaubat sungguh-sungguh, ya Allah. Hari ini aku hadir sepenuh hati. Tolong ya Allah, jangan dedahkan aku di khalayak ramai ini. Sungguh aku tak akan buat lagi perkara maksiat itu, ya Allah. Tolong ya Allah. Belum sempat lelaki ini menghabiskan rayuannya kepada Allah, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya di kawasan itu. Nabi Musa kata, ya Allah, lelaki yang buat maksiat itu tak keluar lagi, ya Allah, kenapa hujan tak turun? Lalu Allah berfirman, wahai Musa, kerananya lah aku menghalang hujan daripada turun. Sekarang kerana taubatnya yang bersungguh-sungguhlah, aku turunkan rahmat kepada kamu semuanya. Kata Nabi Musa, ya Allah, tunjuklah aku mana lelaki itu, ya Allah, aku nak kenal orang yang karenanya kau beri rahmat pada kami semua. Allah berfirman, wahai Musa, dia buat maksiat aku tak dedahkan. Sekarang dia dah taubat, takkan aku nak dedahkan dia ni pada orang. Itulah rahmat Allah. Dia bersungguh nak bertaubat, aku terima taubatnya, aku delete rekodnya, aku tak akan dedahkan dia. Itulah rahmatnya Allah.
kita berada di penghujung bulan Ramadan. Marilah kita bermuhasabah, kita menilai adakah kita benar-benar telah mencapai al-maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Amatlah rugi seseorang yang masuk ke pusat membeli belah, jualan murah 80%, dia keluar dia tak beli apa pun. Duit ada tapi dia tak beli apa. Orang kata dia orang bodoh, dia orang yang rugi. Kita keluar dari bulan Ramadan tapi masih lagi tak boleh tinggal maksiat dan dosa. Keluar dari bulan Ramadan masih tidak mendapat keampunan Allah, amatlah rugi. Dan hanya kita yang tahu diri kita. Pada hari ini juga marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang, yang telah berusaha menumpahkan darahnya, menitiskan peluh darah baginda sehingga hari ini kita mendapat nikmat Islam, mendapat nikmat iman. Marilah kita merasa berharganya Islam ini. Marilah kita merasa terhutang budinya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi terhutang budi tak cukup dengan selawat, tidak cukup dengan berqasidah memuji Nabi. Buktikan terhutang budi dan kecintaan kita kepada Nabi dengan memperbanyakkan selawat, memperbanyakkan puji, dan yang lebih penting ialah mengamalkan ajaran baginda dalam seluruh urusan hidup kita. Menghidupkan sunnah-sunnah baginda dalam kehidupan keluarga, masyarakat kita. Barulah kita mengharapkan ia menjadi saham untuk melayakkan kita bersama baginda di hari akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم يا رب يا الله. مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود مكتفي بالله وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانة النور زنيرة سلطانة الجامع. اللهم اهدهما واحفظ أولادهما وأهلهما وذريهما وأقاربهما. اللهم اهديهم جميعا، اللهم وفقهم جميعا. اللهم ارضنا، اللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kurniakanlah belas kasihan-Mu kepada mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami ketika kami masih kecil. Pada ibu bapa kami yang masih hidup, kurniakanlah kesehatan pada mereka untuk beribadat kepada-Mu, ya Allah. Berilah ruang, masa dan kelapangan kepada kami untuk kami hiburkan hati-hati mereka, ya Allah. Kami pernah buat mereka menitiskan air mata, maka berilah peluang untuk kami gembirakan mereka di akhir-akhir usia mereka, ya Allah. Pada ibu bapa kami yang telah pergi meninggalkan kami, jadikanlah tempat persemadian mereka sebagai salah satu daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Himpunkanlah mereka bersama hamba-hamba-Mu yang saleh, ya Allah. Sampaikanlah kepada mereka amal saleh yang kami lakukan, ya Allah. Sesungguhnya kami berada di tempat kami pada hari ini adalah hasil pengorbanan dan doa mereka, ya Allah. Sampaikanlah pahala sekali amal saleh kami kepada mereka di sana, ya Allah. Ampunilah dosa dan salah silap mereka, ya Allah. Rasul-Mu berjanji bahawa doa kami anak-anak beri manfaat pada mereka di sana, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan serta zuriat yang menjadi penyejuk hati kami, ya Allah. Kurniakanlah jodoh dan pasangan pada sahabat-sahabat kami yang belum ketemu jodohnya, ya Allah. Kurniakanlah pada mereka pasangan yang akan memimpin tangan mereka ke syurga-Mu, ya Allah. Murahkanlah rezeki mereka, permudahkanlah urusan mereka, ya Allah.
Jadikanlah pasangan-pasangan kami pembantu kami untuk sentiasa taat kepada-Mu ya Allah. Eratkanlah ikatan kasih kami dan kekalkanlah ia hingga ke syurga Firdaus-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami terhadap pasangan kami sendiri. Ada kalanya kami tidak menunaikan hak dan tanggungjawab kami ya Allah. Ada kalanya kami khianati kasih sayang dan kepercayaan yang diberikan oleh pasangan kami ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami dan pasangan untuk menjadi contoh yang terbaik pada anak-anak kami ya Allah. Janganlah Kau biarkan perangai buruk kami diwarisi oleh anak-anak kami ya Allah. Janganlah Kau biarkan perangai buruk kami diwarisi oleh anak-anak kami ya Allah. Engkau Maha mengetahui rahsia kami ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh. Lembutkanlah hati-hati mereka untuk mendengar nasihat-nasihat yang baik. Ampunilah dosa kami membiarkan mereka tidak menunaikan salat. Ampuni kelalaian kami membiarkan mereka tidak menutup aurat dengan sempurna ya Allah. Berilah kekuatan pada kami untuk membimbing, menasihati mereka agar menjadi anak-anak yang rajin menunaikan salat, ringan menutup aurat, dan sentiasa mendoakan kami ketika kami berada di dalam kubur nanti. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang terlalu lemah ya Allah. Berikanlah kekuatan pada kami untuk meninggalkan perkara yang Kau murka ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. La haula wa la quwwata illa bika ya Allah. Berilah kekuatan pada kami untuk istiqamah sebagaimana ketaatan kami dalam bulan Ramadan ini. Berikanlah istiqamah pada kami dalam kehidupan kami seterusnya ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin وانصر الدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang-orang Islam. Kurniakanlah pertolongan-Mu kepada para pendakwah dan golongan yang berjuang agama-Mu ya Allah. Kurniakanlah pertolongan-Mu kepada golongan yang lemah dan ditindas ya Allah. Allahumma qawwi azaimahum wa thabbit aqdamahum wajma' kalimatahum. Ya Allah, kuatkanlah keazaman mereka, tetapkanlah pendirian mereka. Allahumma saddid ramyatahum wa taqabbal syuhada'ahum. Tepatkanlah tembakan-tembakan mereka dan terimalah yang telah gugur syahid dari kalangan mereka. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Suria. Allahumma ansur ikhwanana fi al-Iraq. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma alif baina qulubihim wa wahid sufufahum. Ya Allah, terimalah saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Palestin, di Syria, di Iraq dan di mana-mana di muka bumi ini ya Allah. Terimalah yang telah gugur syahid dari kalangan mereka ya Allah. Satukan hati-hati mereka ya Allah. Satukan tindakan-tindakan mereka ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Anak-anak mereka dibunuh di hadapan mata mereka sendiri ya Allah. Mereka menyaksikan anak-anak yang berlumuran darah ya Allah. Sedangkan kami di sini bergembira dengan anak-anak kami ya Allah. Entah bagaimana mereka berbuka puasa, kami begitu mewah di sini ya Allah. Saudara-saudara kami di Gaza melihat rumah-rumah mereka dihancurkan ya Allah, diletup sewenang-wenangnya oleh musuh agama-Mu ya Allah. Kami dengan penuh kemewahan membazirkan rezeki anugerah-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma baddid, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ati. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum. Ya Allah,
Hancurkanlah musuh-musuhmu dan musuh-musuh agamamu ya Allah. Timbulkanlah persengketaan sesama mereka ya Allah. Goncangkan pendirian mereka ya Allah. Allahumma alaika bil yahud wal nasara man awanahum wa khulafa'ahum minna minal ilmaniyin wal munafiqin. Allahumma arina fihim ajaiba qudratik. Allahumma arina fihim yawman aswada kayawmi adim wa samud. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله على آلائه واشكروه على نعمائه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.